Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni jadi isu berkaitan tentang ada satu post dekat Facebook, dekat Twitter yang menyebutkan bahawa berat pedang Umar Al-Khattab, berat pedang Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang sebut sampai 900 kilogram. Dan ada satu kenyataan daripada seorang ustaz yang dia kata bahawa pedang Umar Al-Khattab 276 kilogram, dan disebutkan bahawa benda tu ada dalam kitab. Pertama sekali, pengiraan berkaitan tentang kilogram ni dia tak wujud pada zaman Nabi SAW. Dia benda baru, dia bukan telah lama, dia benda baru. Tetapi kilogram ni dia mula ditakrifkan dan diguna pakai secara menyeluruh pada tahun 1889. Tahun Imam As-Sa'di rahimahullah meninggal dunia, dan 100 tahun sebelum, kalau ikutkan saya lahir tahun 1989, kira 1 tahun sebelum kelahiran saya lah. Sebelum tu orang tak guna sistem gram-gram ni. Dia tak guna sistem metrik kilogram sebagai penanda aras berat. Orang Melayu dulu dia gunakan mayam, kati, pikul, amas, busak, cupak, gantang, bungkal, sukat, kunca dan sebagainya lah di dalam menentukan dan dalam menyebutkan berkaitan tentang berat. Sekarang orang dah tak pakai itu dah. Orang dah pakai kilo, orang dah pakai kilogram. Oleh itu data kilo atau kilogram ni tak boleh diterima seperti mana sumber wahyu yang tak boleh ke depan sikit atau ke belakang sikit. Apa yang saya tengok, ustaz tu dia pertahankan kenyataan dia seolah-olah apa yang disebutkan buku itu perlu diambil macam kita ambil wahyu. Kita dah buku tu sebut, kitab tu sebut, kita kena terima lah. Tapi dalam video penjelasan dia yang baru, dia juga menyebutkan ada kemungkinan silap, dan saya memuji kenyataan beliau berkenaan. Dan isu berkaitan tentang kesilapan nukil ataupun kesilapan tulis ni adalah perkara biasa, dan boleh sangat jadi, boleh sangat difahami bahawa apa yang dinukilkan dalam buku itu tersilap. Kalau kita lihat tok guru kita dulu masa baca kitab, dia akan tengok seolah-olah kesilapan baris dan kesilapan dalam letakkan huruf tu, kalau mereka nampak ada kesilapan, mereka akan terus betulkan. Mereka tak berpada dengan hujah, memang dah ada kitab, mesti kena ikut lah. Mereka tak berpada macam tu. Dalam banyaknya contoh, saya bagi satu contoh saja yang anda boleh baca sendiri dan tengok dengan mata kepala kita sendiri. Anda beli buku Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dha'if. Buku ni ada dalam pasaran, dekat Shopee ada, dekat Lazada ada. Buku ni ditulis oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dan anda boleh rujuk apabila beliau menyebutkan tentang tanda-tanda hadis yang tidak sahih, apabila dia sebut tentang ada satu penulisan juzuk yang menyebutkan tentang kelebihan serta pujian terhadap inai, tapi sebenarnya ia tak sahih. Kemudian dibawakan satu hadis yang dia katakan hadisnya adalah hadis yang tak sahih, tapi daripada sudut hadis kita boleh buat penilaian lagi. Kita masih boleh nilaikan daripada sudut matan dia. Hadisnya disebutkan arba'un min sunanil mursalin as-siwak wa taib wal hina wal nikah. 4 perkara yang menjadi perkara kebiasaan para rasul ialah siwak, wanyan, inai dan juga nikah. Hadis sunanul mursalin ni kalau kita tengok memang dia sabit dalam kitab-kitab hadis. Anda akan jumpa hadis yang menyebutkan tentang sunanul mursalin ni dalam kitab Tirmizi dan kitab-kitab lain. Tetapi berlaku kesilapan oleh penulis juzuk. Juzuk ni dia macam artikel jugalah. Dia taklah sampai tahap kitab. Dia penulisan yang pendek. Ada kemungkinan juzuk, kalau anda tengok dalam buku Ibn Qayyim Al-Jauziyah tu yang diterbitkan oleh Santai Ilmu Publication, dia ada nota kaki yang ditulis oleh Dr. Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah. Dan Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah menjelaskan bahawa kemungkinan yang dimaksudkan oleh Ibn Qayyim itu adalah juzuk Abu Sa'id Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab Ar-Razi. Jadi dalam juzuk berkenaan ada berlaku kesilapan. Apabila disebutkan di dalam juzuk itu perkataan al-hina tadi tu, al-hina yang kita kata inai tu, sedangkan yang tepat Ibn Qayyim kata bukan hina tapi al-haya. Perkataan hina dan haya tu dia sangat dekat daripada sudut penulisan. Bezanya cuma pada titik saja. Kalau haya dia titik 2 kat bawah. Al-haya alif lam ha,
ya titik 2 ke bawah kan. Ya alif hamzah. Kalau al-hina alif lam ha juga, kemudian dia bukan ya kat situ, dia nun titik 1 ke atas. Lepas tu alif hamzah juga. Jadi dia jadi sangat dekat daripada sudut perkataan, penulisan. Jadi apabila jelas kesilapan dalam penulisan, maka tok-tok guru kita akan membuat kritikan dan membuat pembetulan. Dia bukan main dia nukil, dah ada dalam buku, aku nukil je lah. Balik pada isu ni, berkemungkinan besar ia adalah kesilapan penulisan atau kesilapan di dalam menukilkan kenyataan. Dan saya tak setuju kalau dianggap isu ini sebagai isu berbohong atas nama Nabi. Sebab dia bukan isu pembohongan atas nama Nabi, dia bukan isu pada pembohongan atas nama ulama. Dia mungkin kesilapan di dalam menukilkan. Buku yang sebut 276 kilo tu memang tak logik daripada sudut akal dan keilmuan. Ia bukan berat biasa yang kita angkat pedang, prajurit-prajurit kita angkat pedang. Dan pedang-pedang kebiasaan yang wujud di atas muka bumi ni, kecuali kalau pedang Dragon Ball lain cerita lah kan. Pegang yang betul-betul wujud, bukan fiksyen, dia tak berat sampai 200 kilo. Biasanya lebih kurang dalam 2 kilo ke bawah saja. Kalau ada lebih sikit, dia tak jauh daripada 2 kilo saja. Ini sampai 276.1 kilogram, memang patutlah kita tak percaya. Ada seorang penulis dekat Facebook, dia tunjukkan bahawa dalam bahasa Turki, ada satu buku dalam bahasa Turki yang kita kata dia menyebutkan perkara yang sama seperti yang disebutkan oleh Ustaz tu. Dia tunjukkan 1.276 gram. 1.276 gram. Kalau saya baca, saya akan kata saya pun tak percaya dengan kenyataan tu. Memang tak boleh percayalah. Apa yang ringan sangat pula. 1 gram pula jadi. Phone saya sendiri pun, iPhone pun sendiri pun 240 gram. Ini dia kata 1.276 gram. Takkan pedang berat 1 gram? Pun tak boleh nak percaya juga. Boleh jadi berat dia adalah 1.276 gram. Boleh jadi 1 kilogram, 1.276 kilogram. So yang tu boleh percaya, dia lebih kurang 1 kilo. Cuma nak percaya sungguh, kita kena kenyataan tu dikeluarkan secara jelas daripada Muzium Tok Kapi, Turki, yang simpan pedang berkenaan. Sahabat-sahabat, satu saya nak jelaskan bahawa ini bukan isu berat. Ini adalah isu kita bijak di dalam membaca buku, bijak di dalam menukilkan kenyataan. Mak kita kalau nampak pelangi, dia kata jangan hang tunjuk dengan jari telunjuk ni. Kata jangan tunjuk pelangi dengan jari telunjuk. Dia kata kalau nak tunjuk dengan ibu jari. Tunjuk macam ni. Sebab dia kata nanti jari kita boleh kudung, jari kita boleh bengkok apabila kita tunjuk macam ni. Kalau kita main nukil saja, kita akan kata, saya percaya sebab mak saya sebut. Mak saya sebut mesti betul. Takkan mak saya nak menipu. Tapi sebenarnya, mak awak memang tak menipu. Dia mungkin hanya menukilkan daripada kenyataan nenek moyang dia yang tiada bukti dan juga dalil. Tiada fakta dan juga hujah. Mak kita mungkin tidak mempunyai pelajaran yang utuh untuk membezakan di antara fakta dan juga auta. Tapi kalau kita hari ini masih mengambil setiap kenyataan dengan membetul-tuli, mak kita, ayah kita rugi. Sebab hantar kita pergi sekolah, belajar ilmu, belajar supaya pandai, supaya cerdik dan membanggakan mereka di dunia dan akhirat. Satu lagi sahabat-sahabat, Al-Asy'ariyah sangat mengangkat peranan akal dalam beragama. Sehingga pada isu-isu utama pun, Asy'ariyah mengangkat peranan akal dalam memahami nas. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah ingatkan tentang buruknya sikap tak menggunakan akal dalam mengenali isu-isu agama. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk yang kita selalu baca, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka yang masuk neraka tu akan cakap, sekiranya kami mendengar dulu dan kami memikirkan dulu, nescaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Surah Al-Mulk ayat yang ke-10. Maka Al-Asy'ariyah mengangkat tinggi peranan akal sehingga hampir 1000 tahun Al-Azhar Al-Syarif menggunakan disiplin Al-Asy'ariyah di dalam pengajian akidah dia. Saya dan ramai ustaz-ustaz juga mengaji ke Azhar, sehingga sebahagian kita meletakkan nama Al-Azhari dekat belakang nama kita. Maka cukup tak patut apabila kita menjadi graduan Al-Azhar meletakkan nama Al-Azhari di belakang nama kita, tetapi masih tidak memperanankan akal pada tempat yang benar. Saya masih ingat ketika belajar dulu ada salah seorang pensyarah, saya mengingatkan kami di dalam kelas, pensyarah tafsir, saya ingat mungkin tahun 2 tak silap, dengan jubah Azhariyah dia, dengan imamah Azhariyah dia, dia sebut jangan bergantung dengan Al-Azhar, tetapi jadikanlah Al-Azhar bergantung dengan kamu.
Maksudnya jangan gunakan Al-Azhar untuk mengatakan kita betul dan kita salah. Kerana kita belajar dekat Al-Azhar, tapi orang lain tak belajar. Kita mengaji kat Azhar, jadi kita mesti betul. Tetapi berkhidmatlah dalam masyarakat, tunjukkanlah nilai ilmu anda, tunjukkanlah kecerdasan anda di dalam menilai ilmu, berkongsi ilmu, sehingga nanti orang akan tanya, "Weh, bagus ustaz ni. Dia mengaji kat mana ni? Dia menuntut ilmu dekat mana ni?" Maka pada waktu itulah Al-Azhar bergantung atas nama anda. Lalu orang kata dia ni Azhari, dia belajar dari Universiti Azhar, daripada tokoh-tokoh ulama terbilang, daripada Al-Asyairah yang sentiasa mempertahankan ahli sunnah pada zaman berzaman. Al-Azhar bukan sekadar jubah dan juga serban. Oleh itu kita dapati ramai guru-guru kita juga tak pakai jubah, mereka pun tak pakai serban. Tetapi ia adalah tamadun ilmu. Tunjulkan tamadun ilmu berkenaan. Jadi itu yang saya boleh sebut untuk sahabat-sahabat kita. Saya fikir ini bukan juga untuk Universiti Al-Azhar saja, universiti-universiti yang lain, ustaz-ustaz kita yang duduk dekat universiti di Malaysia ataupun tempat-tempat lain pun sama juga. Kita tidak bergantung kepada universiti kita sahaja, tetapi universiti kita itu bergantung apabila kita telah menonjolkan nilai-nilai keilmuan kita. Jangan sekadar kita pinukil itu saja, kemudian terus kita kata bahawa ini adalah fakta dan hujah. Kerana universiti kita tak ajar benda macam tu. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.